Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, rakan sekalian yang saya hormati, mari sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita masih lagi dapat bertemu, berpeluang. Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita untuk sama-sama berada di majlis ilmu, pelajari sedikit sebanyak tentang ilmu tajwid dan bacaan Al-Quran, demi memastikan kualiti bacaan Al-Quran kita terus dapat dipertingkatkan. Baiklah, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir pada malam ini. Bayan Sutra, Dad, Imat, daripada follower daripada Masjid Sayyidina Umar, Radin, Robiah, Raja Nur Azia, Mami, Tuan Abdul Rahim, dan juga daripada Imam Malik, ini follower Puan Rohaiza, Izan, Zubaidah, Latifah, Arena, Lin, Halima, Rohaiza, Zulfi, Latifah, Mariani, Nur Haji, Sisi Zawiyah, Kamaria, Zainab, Zubaidah, Namidah, Jairinlo, Darmawati, Oshima, dan semua yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, sedang menonton bersama-sama dengan kita pada malam ini. Selamat datang saya ucapkan kepada anda semua. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk terus istiqamah. Setiap malam kita bacakan satu muka surat daripada Al-Quran sebelum kita berehat, laburkan tirai pada setiap malam. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, rekan sekalian, kita pada malam ini kita teruskan untuk info tajwid. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada sahabat-sahabat kita. Ajak mereka bersama-sama dengan kita setiap malam jam 10 malam untuk sama-sama kita bacakan satu muka surat daripada Al-Quran. Baik, kita lihat untuk tajuk yang seterusnya, tanda waqaf di dalam mushaf Al-Quran, iaitulah tanda lam alif. La, no. Maksudnya begitu. La maksudnya no, tidak boleh. Tanda waqaf mamnu', tidak dibenarkan. Okey, apa, kita baca yang ni dulu. Okey, kita baca apa yang ditulis oleh penulis. Waqaf mamnu' itulah tidak dibenarkan. Kerana apa tidak dibenarkan? Ini kerana maksud ayat tersebut belum sempurna. Bersesuaian juga dengan perhatian. Maksudnya ada beberapa perkara yang kita pelajari sebelum ni tidak boleh waqaf pada 10 tempat yang kita senaraikan pada pertemuan kita yang lalu 2 hari lepas. Antaranya tidak boleh waqaf pada fa'il tanpa ada fa'il, tidak boleh waqaf pada fa'il tanpa ada maf'ulun bih, tidak boleh waqaf pada jar tanpa ada majrur, dan tidak boleh ada waqaf pada mubtada tanpa ada khabar. Okey, contoh yang diberikan di sini di dalam Al-Quran ada banyak. Dekat Zoom boleh green screen tak, Imam? Dekat Zoom boleh. Oh, kenapa tu soalan tu? Boleh green screen. Baik, ini maksud ayat tersebut. Ini kerana lam alif tidak sempurna lagi maksud ayat tersebut. Maksud ayat tersebut belum sempurna. Walladzi jaa bis-sidq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Kalau kita lihat pada pentafsirannya, apa maksudnya? Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi, dan nyatalah bahawa orang-orang yang membawa jaa bis-sidqi,
membawa kebenaran, iaitu tauhid dan hukum Tuhan, hukum agama. Wasaddaqa bihi, serta ia dan pengikutnya mengakui kebenarannya. Nampak tak? Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. So kalau kita baca dalam bahasa Melayu, adakah tuan-tuan dan puan-puan rasa kita boleh berhenti tak? Dan nyatalah bahawa yang membawa kebenaran tauhid dan hukum agama serta ia mengakui kebenarannya, kita berhenti. Baru kita jawab, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini bermakna perkataan tersebut ataupun ayat itu belum sempurna. Okey, ayat tersebut belum sempurna. So tidak boleh berhenti di sini. Okey, kerana ini adalah subjek dan predikat. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil ini adalah mubtada, dan khabarnya bermula pada ulaika humul muttaqun. Predikat dia adalah ulaika humul muttaqun. Okey, maka tidak boleh dipisahkan antara dua ayat, mubtada dan khabar. Okey. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada sedikit pertanyaan ataupun saya kongsi sedikit info yang mana Al-Quran yang terbaharu, sebenarnya tak terbaharu pun, dah lama dah. Sejak daripada 2009-2010 cetakan yang terbaru itu telah dikeluarkan. Cuma di Malaysia baru masuk cetakan Saudi yang terbaru lah. Okay. So di dalam Al-Quran yang terbaru ada lebih kurang hampir 300 perubahan pada wakaf. Hampir 300 tempat berlaku perubahan pada tanda wakaf. Dan apa yang lebih penting yang berkait rapat dengan topik kita pada malam ini adalah semua wakaf lam alif itu digugurkan. Semua wakaf lam alif tidak ada lagi pada mushaf cetakan yang terbaru. Jadi bagaimana? Kerana apa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita katakan di sini hujahnya adalah mubtada dan khabar, subjek dan predikat, ditandakan lam alif. Kalau kita perhatikan di tempat-tempat lain juga ada juga subjek dan predikat, tetapi selepas subjek itu tidak ada tanda lam alif. Betul atau tidak? Okay. Contohnya, kita boleh berikan di sini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu okey, cerita pasal orang-orang muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah mimma razaqnahum yunfiqun, sampai bawah ulaika ala hudam. Kebanyakannya ayat yang ada pada kalimah ulaika itu sebenarnya dia predikat. Mereka itu, maksudnya memberitahu, mengkhabarkan, menerangkan tentang subjek itu. Okey? Sebab tu mubtada dan khabar. Khabar ini menerangkan tentang mubtada. Subjek, okey, predikat itu menerangkan tentang subjek. Kalau dalam Melayu kan, menerangkan. Banyak lagi tempat sebenarnya yang ada subjek dan predikat tetapi tidak diletakkan. Sebab itu Al-Quran pada yang terbaru punya cetakan tidak ada tanda wakaf. Dan sebenarnya kalau diikutkan di sini, okey, sebahagian para ulama mengatakan tidak boleh berhenti. Yang dimaksudkan di sini adalah tidak boleh berhenti bacaan, tidak boleh potong. Tidak boleh potong bacaan. Maksudnya wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi. Saddaqa bihi. Kemudian di sadaqallahul azim. Itu sebenarnya yang tak boleh. Itu sebenarnya yang sepakat
memang tak boleh. Kerana kita baca Quran, kita baca cerita tapi tak habis lagi cerita dia. Okey, kalau kita waqaf sebenarnya kita ada niat untuk sambung semula. Ulaika humul muttaqun, bukan kita terus potong. Okey. So, tuan-tuan dan puan boleh pilih untuk terus ikut buku nota yang dikarang oleh penulis ini. Kerana buku ini sebenarnya ditulis lebih lama. Okey, sebelum cetakan terbaru yang dikeluarkan itu, buku ini sudah ada. Cuma terjemahan dia barulah dikeluarkan. Okey, Tajwid Al-Musawwar yang ditulis oleh Dr. Aiman Rushdi ni sebenarnya dah lama tapi Quran yang terbaru, cetakan yang terbaru tidak ada lagi tanda lam alif. Tidak ada lagi tanda lam alif. So kalau tuan-tuan dan puan ada kekuatan, ada nafas yang panjang untuk teruskan bacaan, itu lebih baik untuk kita elak daripada khilaf. Okey, tapi kalau dah tak ada sangat, tak apa tuan-tuan, boleh je berhenti. Wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Kita terangkan tentang subjek yang mula-mula kita sebutkan tadi. Okey, tetapi kalau subjek dan predikat itu memang satu kalimah, sebab di dalam bahasa Arab dia ada satu jumlah sebenarnya dia subjek, ada lagi satu jumlah sebenarnya dia predikat. Ada juga yang didatangkan satu jumlah Muhammadun. Kita contoh Muhammadun mujtahidun. Muhammad itu seorang yang bersungguh-sungguh. Muhammad itu subjek, predikat itu mujtahidun yang bersungguh-sungguh. Itu juga subjek dan predikat tapi by kalimah. Tapi di sini kalaulah dia datangkan satu jumlah, satu sentence dan ia adalah subjek, boleh. Okey, boleh je berhenti. Tidak apa. Tapi kalau tuan-tuan, betul. Waqaf tapi tak haram berhenti. Ulang balik bacaan. Waqaf mamnu' ini ustaz ada cakap dilarang waqaf tapi tak haram berhenti. Tak haram berhenti. Sebab tidak ada tempat yang tidak boleh berhenti. Tidak ada tempat yang wajib berhenti. Itu kaedah yang kita pernah sebut sebelum ni. Ingat tak? Itu adalah dua kaedah ataupun dua fakta yang kita semua perlu faham, bahawa waqaf pada akhir ayat adalah sunnah. Itu yang pertama. Dan kedua, tiada di dalam Al-Quran waqaf yang wajib. Dan tidak ada dalam Al-Quran yang tidak ada waqaf dalam Al-Quran yang wajib maupun yang haram. So, waqaf mana-mana tidak haram. Tapi ingat, kecuali lagi, kecuali makna itu menjadi rosak. Makna itu menjadi rosak. Itu kita masuk dalam waqaf qabih. So, setakat waqaf lam alif ni, dia belum lagi pada tahap waqaf qabih. Paling tidak pun dia berada pada waqaf hasan. Sebab itu, tanda-tanda waqaf ini diwujudkan oleh para ulama selepas kita belajar waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, waqaf qabih yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari. So daripada 4 perkara ini yang dibuat, diadakan tanda-tanda waqaf yang jim, lazim, tanda waqaf lam alif, waqaf ta'annuq, semua itu follow daripada 4 perkara ini. So tanda lam alif ini kalaupun kita berhenti, dia bukan lagi waqaf qabih, bukan jatuh lagi pada waqaf qabih. Waqaf qabih macam mana yang kita bagi tahu hari tu? Contohnya, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu solat, jangan kamu hampiri solat. Sedangkan ada ayat dia yang sambung lagi, wa antum sukara, sedangkan ketika itu kamu sedang mabuk. Ada dalam ayat surah An-Nisa. So kalau kita berhenti la taqrabus salah, itu adalah lebih qabih, maksudnya lebih teruk daripada lam alif ni kalau kita berhenti. Maksudnya waqaf lam alif ini belum lagi dikategorikan sebagai waqaf qabih. Kerana wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi, mubtada, satu sentence yang disebut sebagai mubtada. Ulaika humul muttaqun, satu sentence yang disebut sebagai khabar. Macam mana? Dapat tak?
agak mendalam sedikit kita punya perbincangan pada malam ini. Okay. So kalaulah kita kata lam alif ni tidak boleh berhenti. Okay. Kalau kita kata lam alif ni tidak boleh berhenti, kenapa pada la taqrabus solah itu tidak diletakkan lam alif? Sebab itu, untuk mengelakkan kekeliruan yang berterusan oleh pembaca, so waqaf lam alif pada mushaf yang terbaharu memang tak ada. Pada waqaf lam alif tidak lagi ada, tidak lagi diletakkan. Okey. Contoh di sini, kalau kita lihat wallazi ja'a bis-sidqi wa sadaqa bihi, saya tengok dalam list ini, saya ada list dia. Okey. Surah, kita panggil surah Az-Zumar ayat yang ke-33. Okey, kita tengok di sini, jap Surah Az-Zumar, tapi tak boleh share lagi ya. Ayat 33, versi lama ada tanda lam alif, versi baru kosong, tidak ada. Dia hanya ada waqaf jim, ada waqaf sili, jim sili sahaja. Jim dengan sili sahaja untuk versi yang terbaru. Antaranya yang sekarang ni di Malaysia dikeluarkan oleh Telaga Biru. Okey. So bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Boleh? Dapat tapi untuk lebih berhati-hati, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kemampuan untuk habiskan nafas, bukanlah kita saja nak berhenti di situ. Okey, nak katakan boleh je waqaf. Untuk elakkan pun lebih baik, wa ulaika humul muttaqun. Wa ulaika humul muttaqun. Dan kalau kita lihat juga macam saya cakap tadi, perkataan ulaika ini sebenarnya kebanyakan digunakan untuk predikat, khabar, menerangkan tentang cerita yang sebelumnya. Wa ulaika humul faizun. Ada banyak dalam Al-Quran ulaika. Ada banyak. Dalam surah Al-Baqarah pun kita ada jumpa sebelum ni. Ulaika alaihim la'natullah, kan? Nanti kita tengok balik. Tapi ada banyak ulaika di dalam Al-Quran. Mengapa sebelum itu tidak diletakkan lam alif? Sebab itu, untuk mengelakkan kekeliruan, lam alif itu digugurkan. Sebenarnya dia ada kaitan dengan ayat selepasnya. Faham tak? Tetapi kalau kita berhenti di situ, makna belum lagi rosak, tetapi tergantung. Makna tidak rosak, tidak qabih. Kalau tidak boleh berhenti ni maksudnya qabih. So kalau nak lebih selamat, boleh juga kita ambil ke belakang. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan undur balik ke belakang, kalau ayat ini wallazi ja'a bis-sidqi wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun, tuan-tuan ambil dekat mana? Wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lebih tak baik. Ada juga disebut dalam ni, ataf dengan ma'tuf tidak boleh dipisahkan. Wallazi ja'a bis-sidqi. Okey, orang-orang yang datang dengan membawa kebenaran. Wasaddaqa bihi, dan dia membenarkannya. Nampak tak? Dua orang. Ada dua orang di situ. Orang yang membawa kebenaran, orang yang membenarkannya. Tiba-tiba kita tinggalkan orang yang membawa kebenaran itu, kita terus wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lebih tak cantik, tuan-tuan? Lebih tak cantik? Maknanya kita dah hapuskan, dah hazafkan. Maksudnya kita tak bawa sekali orang-orang yang bawa kebenaran itu. Nak katakan sebenarnya mereka itu orang ulaika humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Wow, panjang kita punya perbincangan ni Panjang kita punya perbincangan. Macam mana tuan-tuan? Adakah anda setuju? Kalau kita ambil wasaddaqa bihi, lagi tak cantik. Sebab pada pertemuan kita yang lalu, ataf, ataf tidak boleh dipisahkan dengan ma'tuf. As-samawati wal ard. Tuan-tuan berhenti kat as-samawat. Lepas tu sambung wal ard. Wal ardi la ayatil liqaumin yuqinun. Wal ardi la ayatil liqaumin ya'qilun. Dalam juzuk 2. Wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma mustafima min kulli dabatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard.
Lebih baik berhenti kat situ. La ayatil liqaumi yaqilun. Itu juga disebutkan subjek-subjek ataf ma'tuf. Okey. Kemudian la ayatin. Itu sebenarnya tanda-tanda itu adalah khabar. Tapi tidak diletakkan tanda dalam alif. Okey, untuk mudah supaya tak nak pening, tuan-tuan yang pertama boleh gunakan buku ini. Maksudnya boleh bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh penulis. Tidak boleh berhenti di situ. Kalau tuan-tuan dan perempuan mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan untuk sambung bagi habis, silakan. Lebih baik. Tapi kalau kita nak baca Al-Quran, nafas yang pendek, tak apa tuan-tuan, berhenti je. Jangan kata langsung tak boleh berhenti, okey? Berhenti. Wasadaqa bihi, boleh teruskan ulaika humul muttaqun. Kalau tuan-tuan nak ambil balik wasadaqa bihi, saya tak berapa suggest sebab kita dah pisahkan ataf dengan ma'tuf. Dah pisahkan, contohnya as-samawati wal ard. Dia tinggal as-samawat. Dia sebut wal ardi la ayatil liqaum. Lebih tak cantik. Lebih baik kita teruskan sahaja begitu. Okey? Okey, cukup. Panjang kita punya perbincangan pada malam ini. Okey. Baik, kita teruskan boleh tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih ke bacaan Al-Quran. Panjang dah kita punya penerangan ni, kan jadi pening pula. Okey, macam saya cakap tadi, kalau ada kemampuan untuk sambung, silakan sambung. Kalau tak ada kemampuan, berhenti dan boleh teruskan. Begitu saya punya nasihat untuk kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, saya bacakan sedikit izan izir. Tak boleh berhenti sebab akan menyebabkan mubtada, subjek dan khabar predikat terpisah. Betul, berhenti akan sebabkan masuk ayat tidak sempurna. Ya, tergantung. Okey. Kalau setakat tergantung untuk kita berhenti dan kita teruskan bacaan untuk waqaf, masih lagi tidak merosakkan makna sebab kita nak teruskan bacaan. Tapi kalau kita waqaf, sadaqallahul azim, kita potong kita punya bacaan, kita waqaf pada mubtada, itu yang kesalahan. Okay, itu yang kesalahan. Baik, seterusnya boleh tajuk ni. Kita akan sama-sama baca ayat suci Al-Quran pada muka surat yang ke-279. Adakah anda dah bersedia? Agak pening ke macam mana kita punya perbincangan? Agak sedikit mendalam Bagaimana rakan-rakan? Boleh follow ke? Okay. Baiklah. So, dia punya kesimpulan yang saya buatkan tadi, kesimpulan yang kita buat tadi adalah kalau ada kemampuan untuk teruskan, lebih baik teruskan. Kalau tak ada kemampuan, boleh berhenti dan teruskan je bacaan. Berhenti pada lam alif, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, yang dimaksudkan la di situ, kita kena faham bahawa la taqta, bukan la taqif. Tak boleh potong bacaan tu, maksudnya sadaqallah di situ. Setakat waqaf dibolehkan lagi. Okey, itu dua kesimpulan yang saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, kita teruskan kita punya bacaan pada malam ini. Untuk muka surat yang ke-279. Hari ini adalah hari Jumaat. So kita akan baca dengan Taranum Nahwan. Bersedia. Pening sikit Imam Malik. Okey, Anti Latifah jangan pening. Saya bagi dua daripada saya tadi. Yang pertama, kalau ada kemampuan untuk berhenti, berhenti. Kalau ada kemampuan untuk sambung. Itu yang first. Ambil yang pertama. Kalau tak ada kemampuan, plan B, boleh berhenti. Jangan kata lam alif tu tidak boleh berhenti. Boleh berhenti dan teruskan je bacaan. Okey. Kemudian yang ketiga, la di situ adalah bermaksud tidak boleh habiskan bacaan, bukan tidak boleh waqaf. Tidak boleh habiskan bacaan. La taqta, bukan la taqif. La taqta, tidak boleh potong bacaan, tidak boleh habiskan bacaan, maksudnya sadaqallahul azim. Okey. Cukup tiga tu. Ingat yang tu je. Okey. Baik, rakan-rakan. Kita teruskan bacaan untuk ayat yang ke-103 dengan taranum apa kita pada malam ini. Taranum tema kita. Ada dua soalan ni. Ustaz, kalau tak cukup nafas dekat lam alif, boleh ke?
Kena ambil. Okey, saya dah jawab untuk that. Saya dah jawab untuk that Nahwan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. Baik, kita lihat sedikit ayat ni pun sama. Innal ladzina la yu'minuna biayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Itu subjek. Nak kata apa? Predikat nak kata apa? La yahdihimullah. Mereka ini tidak akan diberi hidayah oleh Allah. Walahum azabun alim. Dan ataf dia. Dan mereka juga akan mendapat azab yang pedih. So, kalau subjek dan predikat dia punya sebab yang tidak boleh berhenti diletakkan lam alif, kenapa di sini tidak diletakkan lam alif? Pertanyaan. Sebab apa? Sebab itu lam alif digugurkan dalam yang terbaru punya cetakan. Okey? Ini juga subjek dan predikat. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, subjek. La yahdihimullah. Mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah. Adalah predikat. So, sepatutnya kalau betul subjek dan predikat tidak boleh dipisahkan, letak lam alif kat sini. Okey, kita timbulkan persoalan. Maknanya lam alif ni bukan maksud secara total tidak boleh berhenti. Cuma tidak boleh potong bacaan. Tidak boleh sadaqallah bi ayatillah. Tidak boleh potong ayat. Baik, teruskan ayat 105. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. Si, tengok wa ula di sini letak sili. Kenapa tak letak lam alif? Tak tahu kan? Wa ulaika humul kadhibun. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ. Silakan. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون terakhir ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم إن ربك للذين هاجروا وجاهدوا هاجروا من بعد ما sekali lagi saya tak tengok sama-sama sekali lagi 1 2 mula ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian, kita dah selesai sama-sama bacakan ayat suci Al-Quran daripada muka surat yang ke-279. So kita ada lagi 2 muka surat untuk habiskan juzuk yang ke-14. So mudah-mudahan kita dapat istiqamah terus menerus membaca Al-Quran sebelum kita berehat pada setiap malam. Baik rakan-rakan, minta maaf saya terambil sedikit masa yang panjang untuk penerangan tentang waqaf lam alif tadi. Tuan-tuan boleh ikut mana-mana yang tuan-tuan rasa selesa untuk tuan-tuan amalkan. Masing-masing ada hujah, masing-masing ada sebab yang diberikan. So mudah-mudahan Allah SWT pelihara kita semua
daripada segala wabak bencana dan terus memberi kesihatan kepada kita berkekalan agar kita dapat terus tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa, insya-Allah. Sampai di sini dahulu kita punya pertemuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.